Oke, Assalamualaikum semua. So, hari ini kita masuk subtopik baru yaitu 7.2. Nampak? Oke, 7.2 pelan dan dongakan. Oke, muka surat 182 di buku teks. Oke, jadi benda yang kita kena buat dalam subtopik ini, kita kena melukis 3 benda. Oke, maksud apakah itu 3 benda? Kita akan melukis macam mana melukis pelan, macam mana mau melukis ni nah, dongakan depan dan dongakan sisi. Alright. So mari kita tengok macam mana kita melukis pelan. Cuba kasih taman. Nampakkah? Bila bahkan dalam buku teks kamu juga tuh. Kita tengok soalan dia bagi begini bentuknya. Okey, dan dia suruh kita lukis pelan. Apakah itu pelan? Pelan itu adalah bentuk sesuatu pepejal apabila kita melihat dari pandangan atas. Dari pandangan atas. Okey. Dengan kata lain, di sini, okey, dari pandangan Z lah. Okey, dari pandangan atas. So, macam mana, apakah bentuk pepejal itu kalau kita melihat objek itu, objek ini daripada pandangan atas. Okey. So, ingat balik macam mana kita belajar hari itu, yang subtopik 7.1. Okey, bayangkan kita punya mata di sini. Mata ataupun lampu lah ya. Okey, bayangkan kita punya mata dari bahagian atas. Jadi, mana kawasan yang kita akan dapat nampak? So, kita kasih hitam. Mana dia? So, ini. Mana lagi? Ini. Setuju? Dan ini. So, ada berapa bentuk segi 4? 1, 2, 3. Jadi, dapatlah begini. 1, 2, 3. Okay. Kamu tengok bucu ini. Bucu I, J kan? So I, kamu tengok objeknya ni. I di atas, di bawahnya J. So itu sebab dia buat I, J. Yang ini pula bucu HA. Okay, tengok objeknya. Di atas H, di bawah A. Okay. So ni pula PO. Bucu ni PO. Mana PO pada objek? Ni nak kan? P atas bawah O. Ini pula GF. So mana dia bucu GF? Garis PG kan? Garis PG. Garis PG. So di bawah G apa? F. Itu sebab dia buat GF. Sebab di bawah G itu adalah F. Begitu. So, mari kita tengok yang ini pula. Bucu MN. Pada objek, ini M kan? Di bawah M apa dia? Di bawah MN. Itu sebab dia buat MN. So, tengok garis ini. Garis MD. Garis MD. 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 Okay. So, tengok bucu ini pula. Di atas D, di bawah E. Di atas D, di bawah E. Itu sebab dia buat DE. Kita tengok bucu yang ini pula. LK. Tengok. L, di atas L, di bawah K. Di atas L, di bawah K. So, LK. Tengok garis ini. LC. Garis LC. 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 Okay, tengok bucu ini pula. Di bawah bucu C, apa dia? B. Itu sebab dia buat CB. Sebab di bawah C, B. Di bawah C, B. Itu sebab dia buat begini. Okay, so jangan lupa kena buat berapa panjang untuk garis LC ni. Berapa panjang dia? LC, KB. KB. Di bawah LC kan garis ni. Okay. So berapa panjang? 4 cm. Okay.
Yang ini berapa panjang nih? Yang panjang sini, panjang sini, panjang sini. 1 cm. Kenapa boleh 1? Tengok di sini. Berapa panjang semua sini? 3 kan? 3. Tapi dia bilang ini sama panjang. Ini pun sama panjang, ini pun sama panjang. 1 cm. Ini pun dia beritahu juga sudah di sini nih. 1 cm, 1 cm. So, ini semua 1 cm. So, senang kan? Okay, itu untuk pelan. Okay. Baca nota yang diberikan tu di bawah. Okay. Semua sisi dilukis dengan garis padu kerana dapat dilihat dari pandangan atas. Garis padu. Maksudnya garis yang tidak putus-putus lah. Okay. Kenapa garis padu? Sebab kita dapat lihat, kita dapat tengok dari atas. Maksudnya tiada pun garis yang tersembunyi. Semua pun kita boleh nampak. Okay. Itu kalau pelan. Bagaimana pula kita mau melukis pandangan depan? Okay, pandangan depan. Tengok ayatnya, pandangan depan sebagaimana dilihat dari arah X. Okay, tengok, mari kita tengok objek. Mana dia X? Mana dia X? Kita ada Z, kita ada Y, kita ada X. Maksudnya kita melihat dari sini. Maksudnya itu mata kita tuh di sini. Bayangkan mata kita berada di sini. Ini bulu mata lah, bulu mata. Okey, ini mata kita. Tengok di sini. Okey. Bila kita berada di sini dari pandangan X, mana kawasan yang kita akan dapat tengok? Kita kasih hitam. Mana? Ini. Mana lagi? Ini dan ini. Setuju? Setujukah? Kan? Okey, jadi itu sebab kita akan dapat bentuknya begini. Okey, tu. Okey. Buku teks kamu. So kenapa bentuk beginilah? So jangan lupa dia punya panjang berapa? Bucu dia tu tulis. Tapi kalau kamu tidak suka tulis, kamu tidak suka label itu bucu, tak payahlah. Yang ini yang penting nih, panjang dia. Okey, 3 cm, 3 cm, 2 cm, 1 cm, 1 cm. Okey. So macam mana pula kita melukis dongakan sisi? Ini nak dongakan sisi. Okey. Tengok ayat tu di buku teks kamu. Sorry. Okay. Dongakan sisi sebagaimana dilihat dari arah Y. Arah Y. Mari tengok arah Y. Daripada objek. Tengok objek tu. Mana Y di sini? Ini Z, ini X, ini Y. Oh, di sini pula. Jadi, mata kita itu berada di sini. Okay. Bila kita berada di bahagian Y ni, mana kawasan yang kita akan dapat nampak? Cuba padam dulu. Okay. Mana kawasan? Setuju kalau cikgu bilang ini yang besar ni? Kan? Kasih hitam. Mana lagi kita akan dapat nampak? Yang ini kan? Ni nah. Mana lagi? Ni nah. Setujukah? Dengan yang belakang ni nah. Kan? Sampai bawah. Okey. Ingat, kasih besar lah. Okey, jadi kita akan dapat right. Okey.
Tengok yang paling besar ni. Ni segi 4, B, C, L, K. Okay. So di sini mana B? B, C, L, K. Okay. Paling besar kan? Okay. Kenapa dia di sini B, A? Sebab di depan B apa? A. Di depan B ada A. Kenapa dia C, D? Tengok. Sebab di belakang C ada D. Kenapa ada L, M? Sebab di belakang L ada M. Belakang L ada M. Belakang L ada M. Kenapa dia KJ? Sebab di belakang K ada J. Belakang K ada J. Alright. Tengok yang ini pula, garisan putus-putus. Kenapa ada putus-putus? Di mana satu ini garis putus-putus daripada objek? Tengok garisan ini nak GP. GP. Mana GP? Ni nak GP kita. Kan? GP. Okey. Kenapa ada garis putus-putus? Sebab kalau dari sini, dari Y ni, mata kita kan dari Y. Jadi, kalau kita tengok, ini yang paling tinggi kan? Ini tinggi. Ini ada pendek sikit. Jadi, daripada sini, kita tidak akan nampak garisan GP itu. Itu sebab kita buat garis putus-putus. Boleh? Kan? Yang inilah ni GFOP. GFOP. Ni lah. Kita kasih hitam tadi ni kan. So, ini adalah ini. Okay. So, dia garis putus-putus lah dua ni. Sebab kita tidak nampak. Okay. Tidak nampak. Tidak nampak. Okay. Jadi, yang ini pula. Yang belakang ni. Okay. Yang ini. Yang belakang ni lah. Tengok. BA. BA. Ni nah. Okay, 1 cm, 1 cm. Ini kan kita sudah nampak. So, ada lagi tinggal 1 cm di sini. Ini kan tinggi 1 cm. Kan ini tinggi 2 cm. Okay. 1 cm, 2 cm. Jadi, ini kan sampai sini saja. So, tinggal di bawah ni lagi yang kita belum lukis. Okay. Iaitu A, J. Garis A, J. Garis A, J. Garis A, J tu dia garis padu lah. Sebab kita akan nampak kan. Sebab dia adalah sama ni AJ dengan BK. Kan? Sebab A di belakang B. J di belakang K. Okay. Yang garis putus-putusnya itu yang di sini yang 1 cm. Dia sama ni dengan F. O. Okay, tu F, O. Okay. Boleh ya? So, itu sahajalah. Okay. Tapi, dia ada cara sebenarnya untuk melukis. Okay, kita boleh guna cara segi 4 sukuan. Segi 4 sukuan. Okay, ini kita buat macam ni, bentuk salib ni, macam bentuk salib. Okay, ini kita panggil sukuan pertama, ini kita panggil sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okay, dan kalau yang di sini, kalau kita buat 45 darjah itu di sini, pada sukuan 3, sebelahnya itu mesti akan jadi pelan lah. Ini adalah pelan, ini dongakkan depan, ini dongakkan sisi. Kalau kamu tidak suka begini, boleh buat begini, ikut yang ini nih. Okay, ikut yang ni. Ini pula sama juga. Sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi dia letak 45 darjah itu di sini. Okay, 45 darjah betul-betul lah. Okay, ambillah bentuk yang protractor tu.
Jangka lukis kamu tu ukuran ni memang 45 darjah. Okay. So, bila kamu letak di sini 45 darjah, kamu punya pelan itu di sinilah. Pelan. Okay. Lepas tu dongakkan depan, dongakkan sisi. Kalau kamu suka begini, so di sini mesti pelan, di sebelahnya tu mesti pelan. So, di atasnya depan, siringnya sisi. Tapi kalau begini, kamu suka 45 darjah kamu tu berada di sekuan keempat, sepelan itu di sini, lepas pelan kita akan dapat dongakkan depan, lepas tu dongakkan sisi. Okay. Tapi kalau kamu tidak suka guna cara ni, tidak apa. Guna lakaran macam ni pun boleh. Alright. So, mari kita tengok macam mana kita melukis menggunakan 4 sekuan tu. Okay. Okay. So, soalannya adalah, ni lah soalan dia. Alright. Okay. So, kita ada bentuk ini, nampakkah? Okay, kita ada bentuk ini. Yang disuruh kita buat, lukis dengan skala penuh. Lukis dengan skala penuh. Pelan prisma, pelan lah. Ni kita panggil prisma nama dia. Okay. Dia suruh kita lukis pelan. Dongakkan prisma dari arah X. Mana X? Ni nah. So, ini kita punya dongakkan depan lah. C, dongakkan prisma dari arah Y. Mana Y? Ni nah. So, ini kita panggil sisi. Ini kita panggil depan. Okay. Pelan mana pelan? Pelan maksudnya dari atas. Okay. Right. Boleh? So, kita tengok macam mana dia buat kalau guna sekuan 4 ni. Okay. Nah, begini dia buat. Terang lampu. Tengok. Dibuat sini 45 darjah. Alright. Buat betul-betul lah dia punya. Mula-mula kan kita kena buat pelan dia dulu tu. Buat pelan dulu, baru kita boleh dapat semua. Okay. Step pertama, tengok buku teks semua dah beritahu macam mana ada punya penyelesaian dia. Senang. Okay. Step pertama, buat macam ini, 45 darjah. Okay. Betul-betul 45 darjah. Step kedua, kita buat lukis pelan lah. Lukis pelan. Lukis bentuknya tu, betul-betul ukuran lah. Okay. So, kalau pelan, betul ke tu? Tengok dia punya soalan. Kalau bentuk dari atas pelan. Maksudnya dari atas kan. So, apa kita akan nampak? Ini. Macam ini dan bawah tu kan tapak dia. Setujukah tapaknya? Okay, so A, B, C, D. Mari tengok. Okay, so A, B, C, D. Okay. So, ini garisan J, G. J, G. Mana J, G? J, G, kan? Okay. So, 4 cm, 5 cm. Dan ini adalah 3 cm. So, dapatlah. Seperti ini. Okay, senang kan? So 3 cm, 2 cm ni kan 5. Tapi kita ini adalah 2, jadi 4. Jadi macam mana mau dapatkan depan? Macam mana mau dapat dongakkan depan? Ini dari pandangan X lah. Ini dari pandangan Y. Okay, dari pandangan X. Dari ini, cara ini kan diambil ni nah. Nampak ni garisan? Garisan biru ni. Garis, kamu ambil pembaris, kamu lukislah garis sampai atas. Okay, garis begini. Ini pun. Ini pun. Okay. Okay. So, ini ni akan jadi garis. Akan jadi garis FA lah. Okay. Garis FA ataupun ED. So, ini garisan ini
dia berada pada bucu sinilah GJ. GJ. Okay. FE, FE. AD, AD. Begitu. GJ, GJ. Bucu GJ. Tapi dia tidak garis di sini ya. Tidak. Okay, so ini pula HI. Bucu HI. BC, bucu BC. Jadilah. So, kamu lukis di sini, bucu sini, bucu sini, bucu ini, so sambunglah garisan tu. Senang je ni. Okay, so lepas dongangkan depan, dongangkan sisi pula. Tengok macam mana dia buat dongangkan sisi. Dongangkan sisi tu maksudnya di pandangan Y lah. Okay. So, sama juga macam sini tadi tu. Setiap garisan ni lukis je, buat satu garisan. Macam ni. Okay, ini pun setiap garisan tu lukis. Step bucu dan step garisan. Okay. Buat begini. Alright, jadi kamu tengok. AD akan jadi garis AD. Bucu BC akan jadi garis BC. Yang ini pula kita tidak nampak lah. So, garis putus. So, FE akan jadi garis FE. Bucu GJ akan jadi garis GJ. Begitu. Bucu HI akan jadi garis HI. Alright. So, ini garis putus-putus lah. Tidak akan nampak. Okay, so terjadilah bentuk kita begini. Okay. Jadi, siapa suka guna cara sukuan ni, guna inilah. Tapi kalau tidak suka, kamu boleh guna macam yang tadi lah. Terpulang kamu.